Segar di pagi hari, segala sentosa. Apa kabar Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Hari ini kita bersama dengan sahabat baik. Saya Fasha Rahim. Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera hendaknya. Macam biasalah kita hari ini hari Selasa. Berapa hari bulan kita hari ini, Salihah? 17 Januari 2023. Pastinya dah 17 hari menginjak ke bulan Januari 2023. Banyaklah orang kata apa agenda-agenda yang nak kita bawakan kepada anda semua hari ini, ya Pasha? Kita dah masuk 2 minggu bulan Januari ni. Apa antara azam baru yang telah dimulakan oleh Salihah? Itu adalah satu soalan yang cukup menarik. Saya kira ini adalah berkenaan tentang percutian yang telah saya lengkapkan beberapa minggu lepas hari itu. Betul, lama dia cuti 2 minggu tau. Baru hari ini dapat tengok muka dia. Baik, seperti biasa dalam Apa Khabar Malaysia, kita ada pelbagai pengisian yang menarik. Untuk hari ini kita akan bercakap soal penyakit kusta dan adakah ia boleh dirawat. Kita juga akan bercakap mengenai kesiapsiagaan dan juga persediaan menghadapi musim perayaan yang akan datang, dan juga akhir sekali kita akan bercakap sedikit berkenaan kemelesetan ekonomi yang dijangkakan berlaku pada tahun ini. Tapi seperti biasa, sebelum itu kita akan bacakan sedikit petikan daripada portal bernambah.com. Apa agaknya berita penting ataupun yang topik-topik panas. Topik utama kita dari portal bernambah.com hari ini, Salihah. Okey, seperti biasa untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua berkenaan tentang persiapan untuk kita menyambut Chinese New Year ataupun sambutan Tahun Baru Cina. Dan dijangka 3.8 juta kenderaan akan membanjiri orang kata lebuh raya kita tak lama lagi. Jadi pastikan anda lakukan persiapan yang sepatutnya, dan keduanya mungkin anda perlu juga ada jadual. Kalau nak bergerak ni mungkin anda fikirkan dulu waktu yang terbaik untuk anda lakukan perjalanan anda. Dan mengikut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, dalam usaha memastikan kelancaran trafik serta keselamatan pengguna pada tahap tertinggi sepanjang tempoh berkenaan, LLM telah mengambil banyak inisiatif, ya Fasha? Dan di antaranya itu mereka juga memberikan juga jadual yang boleh diikuti semasa anda ingin pulang berhari raya. Orang kata hari raya Cina. Hari raya Cina. Kita biasa panggil hari raya Cina. Tahun Baru Cina lah sebenarnya. Itu, dan bagi anda yang akan bergerak melalui lebuh raya di seluruh negara, diharapkan melakukan persediaan yang sepatutnya. Cek dulu kenderaan, lakukan servis dan sebagainya, dan sentiasa patuhi arahan lalu lintas supaya kita dapat mengelakkan sebarang kemalangan. Kita nak bercuti bersama ahli keluarga dengan selamat. Baik, seterusnya di portal bernambah.com, kita nak musim-musim perayaan ni selalunya kita akan memasak. Betul. Kalau memasak ni antara salah satu bahan-bahan penting yang digunakan dalam masakan adalah telur. Tak lain dan tak bukan telur. Jadi cerita bekalan telur negara, import telur adalah merupakan langkah sementara untuk menampung permintaan sehingga bekalan di pasaran tempatan kembali stabil. Ini menurut kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Jadi buat masa sekarang ini pengeluar dalam negara tidak mampu untuk menampung orang kata permintaan telur dalam negara. Jadi langkah untuk mengimport telur dari India ini adalah penting supaya tidak ada kekurangan ataupun masalah bekalan telur ni. Ya, dan pastinya kita tahu waktu-waktu musim untuk perayaan ini kita nak buat kek, kita nak memasak. Jadi import telur yang masuk ke Malaysia ini boleh membantu untuk bekalan yang kita boleh dapatkan di pasaran supaya tak ada masalah bila nak masak. Pasha buat kek ke? Ada sekali-sekala lah, ada lah. Tapi bukan itu saja sebenarnya. Mungkin ada juga langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan. Mungkin antaranya dengan menampung harga ataupun harga telur yang akan diapungkan, mungkin akan memberi subsidi kepada golongan B40. Ini antara usaha yang mungkin akan difikirkan ataupun sedang dikaji oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia dalam menghadapi isu bekalan makanan dalam negara, Salihah. Ya, dan kita harapkan supaya segala usaha dan inisiatif yang dilakukan ini dapat membantu dalam waktu-waktu menyambut sambutan Hari Raya Cina. Tak lama lagi. Kita bercakap pasal sambutan perayaan Hari Raya Cina ni, cuti pun cuti panjang, Salihah akan bercuti sekali lagi ke? Oh, itu kita tak boleh
cakap on air. Baik. Baik, jadi seperti biasa kita nak ucapkan kepada anda semua yang akan melakukan perjalanan dan menyambut Tahun Baru Cina pada hujung tahun ini, melakukan segala persiapan yang sepatutnya lah kan. Terutama sekali bila kita nak merancang perjalanan, mungkin ada yang akan ke balik kampung, akan membawa kereta, membawa kenderaan dan sebagainya. Ataupun bagi anda yang akan menaiki penerbangan, Mungkin. Dan melakukan juga persiapan awal dan segalanya yang pastinya kita mahukan anda lakukan perjalanan lebih selamat kerana kita sentiasa kena ingat bila anda pulang ke kampung yang tersayang itu menanti anda di sana. Betul. Saya paling tak sabar bila perayaan Hari Raya Cina ni kan. Malam sebelumnya memanglah semua orang akan ada reunion dinner. Dan paling best waktu perayaan Tahun Baru Cina adalah ni. Makan besar. Itu dia. Saya kalau sebut pasal makan memang saya suka. Okey, baik. Seperti biasa kita akan lihat dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Borak-borak pasal Raya Cina ni kan. Kita tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke rakan penyampai kami dari Bilik Berita. Cukup jelita di sana, silakan. Assalamualaikum dan salam perpaduan bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Polis Bentong menahan 2 lelaki dipercayai ketua kumpulan hampir 200 pekerja asing yang mogok di Amber Court Genting Highlands, Pahang. Sebelum ini, kejadian itu tular menerusi klip video yang dimuat naik pada 2 Januari. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar dalam kenyataan malam tadi memaklumkan pada hari kejadian polis terima panggilan telefon daripada orang awam kira-kira 8 pagi yang memaklumkan tentang perhimpunan ini. Pihaknya mendapati berlaku perselisihan faham antara pihak syarikat dan pekerja yang melakukan mogok. Walaupun polis sudah memberi amaran awal kepada ketua kumpulan supaya bersurai dan tidak melakukan kekecohan di tempat awam, tapi warga asing terlibat tidak beri kerjasama yang baik. Aku dah tengok korang dekat bawah ni, baik korang bersurai sekarang. Polis terpaksa menahan kedua-dua lelaki itu yang berusia 20 dan 22 tahun untuk dibawa ke Balai Polis Genting Highlands, namun mereka cuba bertindak agresif dan tidak memberi kerjasama. Bagaimanapun, keadaan berjaya dikawal setelah polis menasihatkan pihak pengurusan kumpulan pekerja terlibat untuk berbincang serta tidak menimbulkan sebarang kekecohan dan mengganggu ketenteraman awam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menyelamatkan 2 remaja yang terperangkap dalam kejadian di Sungai Kerayong Taman Pandan Mewah di Ibu Negara. Difahamkan remaja terbabit ke sungai itu untuk memancing. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata pihaknya terima panggilan orang awam pada 5.29 petang semalam. Setibanya di lokasi, pasukan penyelamat mendapati terdapat 2 remaja lelaki berusia lingkungan 15 tahun berada di tebing Sungai Kerayong dan terpisah 50 meter dengan air sungai sedalam 20 kaki. Datuk Nur Azam berkata, anggota penyelamat membawa keluar kedua-dua remaja menggunakan tali dan tangga daripada jentera sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. 2 kotak hitam milik pesawat Yeti Airlines ANC ATR 72 dan 1 lagi mayat ditemukan di lokasi nahas menjadikan angka kematian terkini kepada sekurang-kurangnya 70 orang. Perakam data penerbangan dan perakam suara kokpit pesawat dilapor ditemukan beberapa jam lebih awal dalam insiden kemalangan udara paling buruk pernah direkodkan sepanjang tempoh 30 tahun di Nepal.
Penolong Ketua Pegawai Daerah Kaski, Guru Data Dakal berkata satu lagi mayat mangsa ditemukan sekitar 3 petang waktu tempatan di Sungai Seti. Pesawat yang membawa 72 penumpang dan 4 anak kapal itu dalam perjalanan dari Kathmandu ke Pokhara sebelum terhempas di gaung Sungai Seti pada Ahad. Pencarian 3 lagi mangsa diteruskan manakala 26 mayat sudah dikenal pasti. Satu jawatan kuasa kerajaan dilaporkan telah memulakan siasatan berhubung kemalangan berkenaan. Thailand berada dalam kelas tersendiri apabila merangkul gelaran buat kali ketujuh selepas menundukkan Vietnam 1-0 pada final kedua Piala AFF 2022 yang berlangsung sengit malam tadi. Pada pertembungan ini, Ketua Pasukan Thailand, Thirathon Bunmatan meledak gol tunggal perlawanan yang juga jaringan sulungnya dalam kempen kali ini menerusi rembatan padu kaki kanan dari luar kotak penalti pada minit ke-24 selepas menerima hantaran Adisa Krayuson. Thailand yang mengatasi Malaysia di semifinal terpaksa beraksi 10 pemain di saat-saat akhir apabila Piradol Chamrasamy diarahkan keluar padang selepas mengutip kad kuning kedua, namun situasi itu tidak membawa perbezaan. Kejayaan Thailand membolehkan skuad Gajah Perang bimbingan Alexander Polking mengesahkan kejuaraan dengan keputusan agregat 3-2 sekaligus melebarkan rekod pasukan paling berjaya dalam sejarah penganjuran Piala AFF selepas memenangi edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 dan 2020. Baik, sekian berita. Untuk lagi berita, saksikan buletin bernama jam 11 pagi nanti. Pada itu, saya Nurdi Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Baik, kembali bersama saya Pasha Rahim dalam Apa Khabar Malaysia. Topik kita pada pagi ini, sempena kita menyambut Hari Kusta Sedunia. Hari ini kita akan bercakap mengenai penyakit kusta. Adakah ia satu penyakit yang boleh dirawat? Dan kita akan juga mengetahui. Kita nak find out adakah beberapa mitos-mitos dan fakta-fakta mengenai penyakit kusta ini. Jadi untuk hari ini kita telah pun menjemput secara atas talian, kita akan bercakap bersama Dr. Rafidah Baharudin, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor TB dan Kusta dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini untuk kita bercakap mengenai penyakit kusta ini. Waalaikumsalam Pasha, terima kasih. Okey. Kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Mungkin doktor boleh terangkan dahulu secara terperinci mungkin apakah itu penyakit kusta dan mungkin apakah yang menyebabkan penyakit seseorang itu menghidapi penyakit kusta. Okey, Assalamualaikum kepada pendengar dan yang menonton ya. Penyakit kusta ni adalah satu penyakit berjangkit ya, penyakit berjangkit yang kronik disebabkan oleh jangkitan bakteria yang bernama Mycobacterium leprae. Dan lazimnya mereka yang dijangkiti adalah mereka yang telah terdedah dengan kes kusta yang tidak dirawat. Ya, dan di mana jangkitan berlaku melalui rembesan udara, jika satu kes yang tidak dirawat tu dia batuk atau bersin. Jadi orang yang lazimnya kontak rapatlah serumah berdekatan dan rembesan tersebut dihidu dan masuk ke dalam paru-parunya lah, saluran pernafasan dan paru. Maka bila seseorang tu sentiasa terdedah, ya, kalau ikut definisinya, terdedah itu kontak rapat ialah dia terdedah dengan pesakit yang tidak dirawat sekurang-kurangnya 20 jam dalam seminggu dan sekurang-kurangnya tempoh yang 3 bulan atau lebih. So orang yang macam ni, kontak rapat ni, dia sangat-sangat berisiko untuk dijangkiti. Itulah dia kusta, dan kusta ini dia tanda-tanda dia adalah tumpuk-tumpuk di kulit. Terutamanya tumpuk tu warna putih ataupun merah tembaga. Dan tumpuk tu tak gatal, lain daripada penyakit kulit yang lain yang mungkin Fasha atau Saliha tahulah, ya. Rafidah,
Kalau kita bercakap tentang penyakit kusta ni, pasti satu penyakit yang agak ditakuti. Jadi apa simptom-simptom awal yang kritikal yang kita boleh tahu berkenaan tentang penyakit kusta ini bila seseorang itu dijangkiti penyakit kusta ini, doktor? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita, Pasha atau Salihah, terjumpa pun dengan pesakit kusta, ya, dia pendedahan yang sangat singkat biasa tidak berlaku jangkitan. Dia kena pendedahan yang lama ikut jam yang saya cakap tadi, ikut bulan itu, ya. Jadi tumpuk putih dan tembaga itu adalah tanda-tanda awal lazimnya pesakit kusta tunjuklah, ya. Dia menyerang kulit dan dia menyerang saraf juga. Jadi kalau nak merujuk pada tanda awal, lazimnya tumpuk-tumpuk putih atau merah tembaga yang tidak gatal. Dan di area yang tumpuk tu, dia punya deria sentuhan tu sama ada berkurangan atau langsung tak rasa. Berbanding kulit yang normal. Untuk mencegah daripada dijangkiti bakteria yang menyebabkan penyakit kusta, dan juga pada masa yang sama untuk kita mencegah dijangkiti daripada orang lain yang menghidap penyakit kusta itu sendiri. Okey, lazimnya pencegahan ni terutama kepada kontak, ya, kepada kes. Kita ada buat program saringan kontak mengikut tempoh yang seperti yang adalah garis panduan kita. Jadi biasanya kontak rapat serumah kita akan panggil ke klinik untuk membuat saringan kulit secara berkala, ya. Kemudian itu adalah antara cara-cara kita untuk mengenal pasti yang kontak itu tidak ada tanda-tanda kusta, dan jika ada tanda-tanda kusta dalam tempoh saringan tersebut, maka kita akan mulakan ubat dengan cepatlah. Dan lagi satu, pada tahun ini insya-Allah Kementerian Kesihatan akan mulakan satu jenis rawatan single dose rifampicin yang diberikan kepada kontak rapat, ya, untuk mencegah mereka daripada mengidap kusta, menunjuk tanda-tanda kusta tu. So itu adalah satu kaedah rawatan. Dan yang ketiga ni adalah sebenarnya baby kita waktu dia mula-mula lahir, kita ada beri suntikan vaksin BCG. Suntikan vaksin BCG tu walaupun objektifnya adalah untuk mencegah baby daripada mendapat TB, tetapi pada masa yang sama dia ada kesan pencegahan terhadap baby tu dari mendapat kusta, jangkitan kusta. Dalam 50-60% lah macam tu, ya. Ya. Okey, Baik, doktor. Penyakit kusta ini. Jadi golongan manakah yang paling berisiko yang mungkin terkena untuk penyakit kusta yang ini, doktor? Sudut pandang doktor. Golongan yang paling berisiko terutamanya kanak-kanak yang menjadi kontak rapat kepada kes. Sebab apa jua penyakit berjangkit, kalau dia kanak-kanak dia tidak ada antibody, daya tahan diri yang tinggi berbanding kita yang dewasa. Itu satu. Dan nombor duanya, kalau kita kontak rapat dan kita mempunyai masalah-masalah kesihatan, penyakit kronik yang lain seperti kanser, ya, diabetes yang tidak dikawal dan sebagainya, ya. Dan lagi satu, risikonya kepada penduduk yang ataupun individu yang terdedah dalam dengan kes, terutama jika dia menetap di lokaliti-lokaliti endemik di kampung-kampung yang endemik yang kita ada kenal pastilah, ya, ada beberapa kumpulan yang berisiko. Doktor, antara mungkin persepsi masyarakat ataupun orang ramai di luar sana adalah penyakit kusta ini tidak boleh disembuhkan ataupun tidak boleh dirawat. Adakah ini mitos semata-mata ataupun adakah penyakit kusta ini sebenarnya boleh dirawat dan pengidap penyakit kusta ini boleh sembuh sepenuhnya seperti biasa? Ya, betul Salihah, Pasha, ya. Memang dulu difahamkan mitos yang kata penyakit ini adalah penyakit keturunan, adalah satu sumpahan daripada Tuhan ataupun divine punishment kita panggil, atau bala. Tetapi sebenarnya itu semua sepatutnya kekal mitos sajalah, ya. Tidak boleh dianggap benar lagi dah, sebab tahun 1940-an kita start ada ubat nama Dapsone. Dan pada tahun 81 WHO ada memperkenalkan satu rejim MDT, WHO Multi Drug Treatment Therapy, yang melibatkan 3 jenis ubat antibiotik, yang mana pesakit perlu makan setiap hari dalam tempoh 6 ke 18 bulan macam tu, bergantung kepada jenis kusta yang dihidapi. Penyakit ni kalau diambil ubat betul-betul mengikut arahan doktor, ya, memang boleh sembuh.
Dan tanda-tanda tumpuk-tumpuk tu boleh makin lama makin menghilang perlahan-lahan. Tetapi bagi pesakit yang dikesan di peringkat awal penyakit kusta, dah ada cacat-cacat melibatkan urat saraf dan sebagainya, kecacatan itu kekal ya, kalau sudah ada cacat-cacat lah. Tapi kalau sekadar di peringkat awal seperti tumpuk-tumpuk dan sebagainya, memang dia boleh sembuh. Cacat kekal tetapi penyakitnya sembuh. Kecacatan yang kekal, yang siapa yang ada, dia kekal tetapi penyakit tu sembuh. Boleh faham ya? Okey, faham. Ya. Dengar. TV, jari-jari kaki dan juga tangan yang terkesan oleh kerana disebabkan penyakit kusta ini. Apakah kesan-kesan lain yang boleh dihidapi oleh seseorang yang mendapat penyakit kusta ini? Kusta ini terpalit dengan stigma yang masih menebal dalam golongan-golongan komuniti yang saya sendiri perhatikan ya. Jika malahan pesakit itu sendiri bila mendapat kusta, dia lebih cenderung untuk mengasingkan diri ya. Dia tidak mahu dilihat, dia tidak mahu separuh tu mungkin tidak mahu pun meneruskan rawatan sebab tak nak dilihat di klinik. Itu adalah kesan-kesan kusta jika berlaku dalam kalangan pesakit dan juga kesannya juga di dalam kalangan keluarga. Dan kesan selain yang Fasha dengan Salah tengok cacat-cacat tu, apa kita fikir? Macam mana dia nak makan? So, jadi kualiti hidup dia tu memang amat-amat terkesan. Kurang sangat ya. Kalau tidak ada ahli keluarga yang supportive, nak makan pun susah. Dah tak ada jari, macam mana nak makan? Jadi, kita di Kementerian Kesihatan, kita memang kalau boleh yang kita memang nak mereka direhabilitasikan. Ya, pakai sudu dan sebagainya, ikat di sini. Ada cara-cara kaedah kita untuk merehabilitasikan dia. So kesannya selain daripada jangkitan tersebut, stigma, diskriminasi, poor ekonomi, orang kata pendapatan pun akan terjejas bila sudah kudung, kaki sudah cacat dan sebagainya. Banyak kesan dia kalau tidak dikesan awal dan tidak makan ubat jika diberi. Jadi memerlukan juga pengesanan awal dan mengikut apa yang doktor sarankan ya. Dr. Rafidah ingin bercakap berkenaan tentang trend penyakit kusta ini di Malaysia. Jadi topografi geografinya itu mungkin penyakit ini lebih banyak di kawasan kampung, di kawasan bandar atau bagaimana pendapat doktor? Okey, kalau Fasha dengan Saleh baca WHO punya publication dan sebagainya ya, kita punya pun. Penyakit kusta ni adalah tergolong dalam kalangan neglected tropical disease. Yes? Salah satu. Jadi bila kita panggil neglected tropical diseases, ia sudah diabaikan sebab dia sudah lama satu penyakit yang kuno, tetapi ia masih di Malaysia ini, ia masih membebani golongan-golongan yang mereka yang duduk di lokaliti endemik. Jika kita melihat mereka yang terkesan sama ada di Malaysia atau di dunia, mereka adalah grup yang marginalized group lah ya, yang terpinggir ya, lazimnya di kampung-kampung. Yang saya bagi contoh di Pahang ada banyak lah ya, di Sabah, Sarawak ya, dan mereka yang tertinggi. Ya, itu dia. Ada juga kawasan-kawasan yang tertentu yang lebih terkesan dengan penyakit kusta ini, Pasha. Mungkin keadaan ekonomi juga yang menyebabkan mereka lebih terdedah kepada jangkitan penyakit kusta. Baik, di akhir ini doktor mungkin boleh sampaikan sempena sambutan Hari Kusta Sedunia yang disambut setiap hujung minggu akhir, hujung Januari. Apakah mungkin antara pesanan dan juga nasihat dan juga harapan doktor untuk disampaikan kepada penonton Apa Khabar Malaysia? Terima kasih. Jadi tema kita pada tahun ini ialah bertindak sekarang, hapuskan kusta. Jadi kita wawarkan kepada semua peringkat, semua agensi, semua individu untuk nombor satu, tukar mitos tu kepada fakta. Penyakit kusta ini boleh sembuh dan ia bukanlah satu penyakit keturunan. Ya, dengan rawatan sempurna boleh sembuh. Bagi pesakit, jika sudah makan ubat terus sehingga doktor cakap sudah sempurna rawatan, baru berhenti ya. Sebab kita tak nak pesakit kita makan separuh jalan sebab ini boleh mengundang kepada penularan semula ya, kepada kontak-kontak rapat ya. Nombor tiganya kepada ahli orang kata pendengar di sana, NGO kalau boleh, mereka ni kebanyakannya golongan yang tertinggi, mungkin boleh bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membantu melihat dari segi kebajikan mereka.
akhir kata saya kira sesuai dengan temanya iaitu bertindak segera hapuskan kusta. Jadi banyak informasi yang doktor kongsikan bersama dengan kita. Kita nak ucapkan terima kasih, Pasha. Betul. Terima kasih Dr. Rafidah Baharudin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor TB dan Kusta dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, itu saja perbincangan kita mengenai penyakit kusta untuk hari ini dan juga sempurna sambutan Hari Kusta Sedunia. Sekarang ni kita nak berhenti berehat untuk seketika. Bila kita kembali nanti kita akan bercakap mengenai kesiapsiagaan dan juga persediaan awal kita nak menyambut perayaan Tahun Baru Cina yang akan datang. Kita kembali selepas ini. Kembali. Terima kasih terus bersama kami di Apa Khabar Malaysia dan untuk blog ini kita nak bercakap berkenaan tentang sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang diramalkan bakal berlaku untuk tahun 2023 berkenaan tentang ekonomi. Rasanya satu isu yang menjadi kerisauan ataupun kegusaran orang ramai tahun ni ialah kita dijangkakan kemelesetan yang akan berlaku pada tahun ini. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah keadaan yang berlaku untuk tahun 2023 dan mungkin juga apa antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita menyediakan diri keluarga dan juga mungkin apakah antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat menghadapi keadaan ekonomi yang akan datang ni. Jadi untuk kita bercakap mengenai topik kemelesetan ekonomi dunia 2023, antara salah satu mungkin teori ataupun anggapan orang ramai adalah ia sesuatu yang dirancang. Jadi untuk kita dirancang ataupun tidak. Jadi untuk kita mengupas lebih lanjut mengenai topik ini, bersama kami hari ini Profesor Madya Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan, Ketua Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi dari Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor hari ini? Selamat pagi kepada Fasha dan Saliha. Okey. Baiklah, untuk permulaannya doktor, mungkin kita nak berbicara berkenaan tentang ramalan ini di tahun 2023 ini dari sudut pandang doktor. Ramai yang mengatakan untuk ekonomi 2023 itu ada sedikit kegelapan ataupun ada sedikit kemelesetan. Jadi bagaimana sudut pandang doktor sendiri? Okey. Jadi pertama sekali terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya pada pagi ini. Dan sebenarnya topik yang kita nak bincang pada hari ini iaitu kemelesetan ekonomi itu sebenarnya adalah satu isu yang agak sensitif lah. Seperti yang Fasha katakan tadi, ramai orang risau dan bimbang apabila mendengar saja perkataan kemelesetan ekonomi. Tetapi bagaimana kita hendak bersedia untuk menghadapi situasi itu adalah yang lebih penting lah. Jadi mungkin sebelum saya bercerita tentang ramalan yang dibuat oleh IMF dan juga Bank Dunia tentang kemelesetan ekonomi, mungkin kita perlu fahamkan apakah definisi kemelesetan ekonomi secara teknikal ya. Jadi kemelesetan ekonomi ini secara definisinya dia ada berbagai definisi yang digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Tapi yang paling popular digunakan adalah apabila terdapatnya penguncupan dalam pertumbuhan ekonomi selama 2 suku tahun secara berturut-turut. Okay? Dan sebenarnya Malaysia telah pun melalui fasa itu pada tahun 2020. Sewaktu pandemik COVID-19 kita dah melalui perkara tersebut. Di mana kemelesetan telah berlaku dan penguncupan ekonomi adalah sebanyak 17% pada suku tahun kedua tahun 2020 lah. Okey, jadi itu adalah just background lah, tentang kemelesetan ekonomi dan bagaimana Bank Dunia dan IMF mengeluarkan ramalan ini. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya. Jadi kedua-dua IMF dan juga Bank Dunia melakukan analisa dengan menggunakan data sejarah, historical data, untuk membuat ramalannya. Bukan macam tu saja, tapi saya tak akan go to the technical issue. Cuma
apakah faktor-faktor yang menyebabkan IMF dan juga Bank Dunia mengeluarkan ramalan tersebut. Jadi terdapat beberapa faktor lah, ya. Okey, yang pertama, seperti mana yang kita tahu, terdapat tekanan inflasi di seluruh dunia, ya, di mana terdapat krisis kos sara hidup. Jadi seluruh rakyat di dunia mengalami perkara ini. Jadi apabila kos sara hidup meningkat, ya, kuasa beli pengguna akan menguncup, betul tak? Jadi kita akan berbelanja dengan lebih kurang kan? Jadi itu salah satu faktor yang akan melembabkan keadaan ekonomi. Itu satu. Yang keduanya adalah kenaikan kadar faedah di seluruh dunia. Mungkin Saleha dan juga Fasha pernah dengar pasal OPR kan? Peningkatan dalam OPR dilakukan di banyak bank pusat di seluruh dunia, termasuklah Federal Reserve Bank di Amerika Syarikat dan juga Bank Negara Malaysia, ya, telah menaikkan kadar faedah. Jadi apakah kesan kenaikan kadar faedah tersebut, ya? Jadi kita sebagai peminjam, apabila kita mempunyai pinjaman, kos pinjaman akan menjadi lebih mahal dan sebahagian daripada pendapatan kita akan digunakan untuk membayar balik pinjaman. Jadi itu another factor that akan menyebabkan terdapat penguncupan dalam perbelanjaan isi rumah lah. Itu yang kedua, ya, yang pasal kadar faedah. Jadi yang ketiga, seperti mana yang kita tahu tentang perang di Ukraine, ya, pencerobohan oleh pihak Rusia terhadap Ukraine, dan disebabkan perang tersebut rantaian bekalan kos bahan mentah dan bahan api tergugat dan tersekat. Jadi Rusia telah menyekat penghantaran bahan mentah kepada dunia luar, dan itu mengakibatkan kos bahan api di Eropah meningkat sebanyak 4 kali ganda. Begitu banyak sekali. 4 kali ganda kos bahan api di Eropah. Jadi itulah antara faktor-faktornya. Pastinya faktor-faktor yang disebutkan doktor tadi memang memberi impak ataupun kesan yang menyeluruh, bukan saja di seluruh dunia tapi di dalam negara sendiri. Menurut pandangan doktor sendiri, bagaimanakah ataupun apakah langkah-langkah yang patut diambil oleh kerajaan, bukan saja untuk mungkin mengawal perbelanjaan pengurusan negara itu sendiri, tetapi pada masa yang sama untuk membantu rakyat untuk mengurangkan beban kesan kadar inflasi, kesan kos sara hidup yang meningkat, dan pelbagai lagi yang menyebabkan rakyat merasa sangat terbeban dan terkesan dan tidak dapat inilah menguruskan kewangan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, perkara ini memang sangat sensitif dan kerajaan yang baru berkuat kuasa, ya, sejak pilihan raya yang terkini, itu adalah satu tanggungjawab, ya, yang perlu diperhalusi dengan sangat berhati-hati sebab kita bercerita tentang pengurangan subsidi sebagai salah satu cara kerajaan mengawal perbelanjaan kerajaan, ya, tapi pengurangan subsidi harus diperlakukan dengan sedikit demi sedikit dan secara bersasar, dan saya tahu perkara itu memang sedang dibincangkanlah oleh kementerian yang relevan, sebab apa yang kita nak capai ialah supaya golongan yang paling terkesan, iaitu golongan B40 dan M40, kebajikan mereka diutamakanlah. Itu yang paling penting pada saya. Dan selain itu, kita secara peribadi, bagaimana kita hendak bersiap sedia, ya, menghadapi so-called kemelesetan. Saya sebenarnya tak nak sebut kemelesetan itu akan berlaku sebab ini hanya jangkaan. Dan di Malaysia, kita ramalan untuk tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebanyak 4%. Jadi it's still positif bukan kemelesetan, tapi mungkin secara sederhana sajalah. Okay?
So pada saya pengurusan kewangan yang baiklah itu sangat penting. Tingkatkan simpanan sebab simpanan tu adalah seperti satu cushion lah yang dapat menyelamatkan kita bila terjadinya krisis-krisis ekonomi seperti ini, cabaran-cabaran ekonomi dan berbelanja dengan berhemat lah pada saya. Perbelanjaan dengan hemat itu sebenarnya satu cabaran juga untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Ingin melihat dari sudut perbankan pula, Doktor. Bagaimana Doktor melihat nanti mungkin transaksi di tahun 2023 untuk perbankan ini mengenai pinjaman dan sebagainya dari sudut pandangan Doktor? Okey. So seperti yang saya katakan tadi, kadar faedah dijangka akan meningkat. Jadi itu mungkin akan melembabkan pengambilan pinjaman lah oleh rakyat dan pengguna. Jadi disebabkan itu yang saya nampak mungkin dari segi perbankan dan pinjaman yang diberikan mungkin akan slow down untuk tahun 2023 dan sebab kita perlu lebih menyimpan wang daripada meminjam dalam saat-saat yang kritikal macam ni. Baik. Jadi pada pandangan doktor sendiri, nasihat kepada orang ramai di sana mungkin ialah bila kita dalam keadaan kesesakan tu, mungkin perkara pertama yang difikirkan adalah kita kena buat pinjaman untuk membantu untuk menampung kos sara hidup dan sebagainya. Adakah itu satu langkah yang doktor tak sarankan? Bagaimana? Itu ada bahayanya mengambil pinjaman sekiranya kita tak dapat bayar balik. Sebab itu akan menjerat kita dengan lebih teruk lagi di masa depan kan. So mungkin saya boleh cadangkan kalau boleh kita sarankan pada rakyat secara keseluruhan kita tingkatkan ilmu. Bagaimana hendak menjana pendapatan secara sampingan mungkin tingkatkan ilmu tentang keusahawanan, cara-cara membuat perniagaan untuk meningkatkan nilai ekonomi diri kita lah. Jadi orang kata walau bagaimanapun yang berlaku diramal di tahun 2023, persiapan kita ini yang penting untuk menentu ukur perbelanjaan yang baik untuk kita dan juga keluarga, ya Doktor. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Profesor Madya, Dr. Nurul Syahnat Ahmad Mahzan, Ketua Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Dari Universiti Melaya jauh ke sini datang. Terima kasih Doktor. Terima kasih Saleha. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya kita akan lihat satu VT pendek daripada mahasiswa yang akan menunjukkan budaya negeri 9 di Nogori Hood. Menarik tu. Menarik tu. Dia punya tagline tu Nogori Hood. Ya, jom kita saksikan VT menarik sediakan buat anda untuk Apa Khabar Malaysia. Nogori Hood, sebuah karnival yang diadakan di UiTM kampus Rembau baru-baru ini bertujuan menyemarakkan dan mempromosikan adat, budaya dan warisan Negeri Sembilan. Karnival anjuran pelajar semester akhir Pengajian Komunikasi dan Media, Kolej Pengajian Perkomputeran Informatik dan Media ini disertai oleh para pelajar dari beberapa buah sekolah di sekitar daerah Rembau termasuk orang awam. Idea asal untuk Negeri Hood ini adalah dibuat dan juga dirangka setelah berakhirnya pasca COVID-19. Setelah lama kita melakukan program-program di alam maya, akhirnya kita cuba untuk mengembalikan dan juga memperkembangkan kembali industri. Yang pertama, industri seni dan juga media lah. Memandangkan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media cukup berkemahiran untuk menonjolkan bakat-bakat, terutamanya dalam memastikan media-media di tanah air, for example, dapat diketengahkan. Selain itu, Negeri Hood itu, Negeri itu perkataan dia adalah daripada Negeri Sembilan itu sendiri. Kita pakaikan originality, kata dasar daripada negeri itu. Hood itu sebenarnya nak menunjukkan tentang kerjasama ataupun unity, perpaduan. Jadi Negeri Hood itu adalah perpaduan yang nak disepadukan dalam program Negeri Hood di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini. Kesemua pelajar setiap kelas berpeluang menganjurkan aktiviti yang berbeza-beza bergantung kepada kreativiti mereka mengikut slot masing-masing. Selain mempromosikan adat Negeri Sembilan, Nogori Hood diwujudkan untuk menarik minat terutamanya kepada golongan muda dalam mengenal, mempelajari budaya dan adat masyarakat setempat Negeri Sembilan serta mengasah bakat berkomunikasi dan interaksi di antara pelajar-pelajar semester akhir ini dengan masyarakat setempat.
zaman sekarang ni, generasi sekarang ramai yang tak tahu actually about warisan dan sebagainya. Jadi kita target untuk promosikan about budaya dan warisan Negeri Sembilan ni kepada semua yang hadir. Karnival ini dirasmikan oleh Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Syamsuddin Ahmad, serta diserikan dengan persembahan tradisional Negeri Sembilan dari College Vocational Datuk Undang Haji Muhammad Sharif, Kelab Abstrak dan Kelab Rajenda Waris. Kami harap dan masyarakat seluruh Malaysia dapat tahu Negeri Sembilan dengan lebih mendalam. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi di awal pembukaan kita dah banyak bercakap tentang persediaan untuk menyambut Chinese New Year ataupun orang kata apa, perayaan Hari Raya Cina. Dan untuk blog kali ini kita nak bawakan kepada anda persediaan dan kita nak bercakap berkenaan tentang program kesiapsiagaan musim perayaan dan juga kempen keselamatan Tahun Baru Cina. Dan orang kata dah masuk dalam musim-musim perayaan ini, banyaklah kempen-kempen yang akan dijalankan, dan untuk program ini kita akan bersama dengan seseorang yang cukup istimewa, iaitu Tuan Nik Zulkifli Ibrahim, Ketua Cawangan Program Kesedaran Awam, Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM. Apa khabar Tuan di sana? Khabar baik. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ya. Alhamdulillah. Dan mungkin saya nak mulakan berkenaan tentang apakah kempen yang akan dijalankan untuk sambutan Chinese New Year ini. Orang kata kempen keselamatan yang kita boleh bawa kepada untuk musim-musim perayaan ini. Terima kasih khususnya kepada TV Bernama kerana menjemput saya lah pada pagi ini, dan saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk berkongsi bersama maklumat-maklumat berkaitan dengan kempen keselamatan kebakaran dan juga kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sempena Tahun Baru Cina 2023. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa operasi ini ataupun kempen ini dilaksanakan khusus untuk memastikan keselamatan nyawa dan juga harta benda sempena musim perayaan ini, kerana kita faham bahawa sikap ataupun naluri manusia itu lebih cenderung kepada kelalaian, kelekaan dan alfa dan sebagainya yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan ataupun insiden-insiden yang tidak diingini. Maka dengan itu Jabatan Bomba telah merangka kempen keselamatan kebakaran dan juga kesiapsiagaan musim perayaan bagi menarik masyarakat, khususnya untuk memberi perhatian kepada tiga aspek utama, iaitu keselamatan kebakaran, keselamatan jalan raya dan juga keselamatan di air. Kerana kita melihat bahawa tiga perkara ini adalah merupakan asas utama semasa perayaan ini, sama ada yang melibatkan perjalanan ataupun sampai ke tempat yang dituju dan berlakunya pergerakan ke tempat rekreasi dan sebagainya. Jadi kita mengadakan program ini bagi memberikan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membudayakan keselamatan kebakaran, keselamatan jalan raya dan juga keselamatan di air. Baik. Tuan, baik, mungkin boleh terangkan pada kami ataupun pada penonton serba sedikit, ialah dalam musim-musim perayaan ni ramai yang akan meninggalkan rumah mereka untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kebakaran di rumah? Adakah kerana kecuaian ataupun kelalaian orang itu sendiri ataupun faktor-faktor electrical dan sebagainya? Mungkin Tuan boleh jelaskan serba sedikit. Okey, mengikut statistik yang ada pada Jabatan Bomba untuk 4 tahun yang kebelakangan ini, khususnya kebanyakan kebakaran ini adalah berlaku di atas faktor kemalangan. Faktor kemalangan yang maknanya perkara ini adalah boleh dikatakan tidak disengajakan dan adalah tidak dapat dielakkan.
Jadi di antara punca-punca yang menjadikan penyumbang terbesar di dalam statistik kebakaran yang ada dengan jabatan ini, ya, maknanya saya ambil sebagai orang kata sebagai kita punya contoh, ya, iaitu untuk 3 yang saya boleh simpulkan di sini, iaitu yang pertamanya adalah punca kebakaran yang paling besar adalah berlaku kerana kegagalan peralatan elektrik itu sendiri yang merupakan punca yang utama yang menyumbang kepada 400 lebih punca kebakaran untuk tahun 2022, 446. Dan punca yang kedua adalah berhubung dengan peralatan-peralatan memasak ataupun gas. Ini merupakan yang kedua, dan yang ketiga adalah berasaskan kepada punca-punca yang berpunca daripada percikan ataupun ark lah, berhubung dengan kebakaran tersebut. Kebakaran. Jadi kita mahu juga huraikan berkenaan bila ada situasi kebakaran yang berlaku. Jadi apa pula perkara asas yang perlu diberi penekanan yang paling utama semasa berlakunya kebakaran, Tuan? Silakan. Okey, sebab Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa menekankan 2 faktor yang penting, iaitu best practice dan juga good housekeeping. Jadi semasa kita menghadapi sebarang situasi yang tidak diingini, maka kita perlulah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk membuat pelepasan diri, dan kita juga perlu mahir untuk penggunaan peralatan-peralatan keselamatan kebakaran, contohnya alat mada api, dan juga kita perlu juga bijak untuk menangani sebarang insiden yang berlaku di dapur. Macam mana untuk mengawal kebakaran daripada berlaku, ataupun bagaimana untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku kebakaran di dapur. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang, macam saya cakap tadi, melalui kempen-kempen yang kita adakan tadi, kita menekankan kepada keselamatan kebakaran, terutamanya dari segi pelepasan diri, dari segi untuk pemadaman kebakaran, dan juga dari segi untuk pengendalian keselamatan kebakaran di dapur. Jadi saya percaya bahawa setiap negeri di di Jabatan Bomba di negeri-negeri telah pun mengambil inisiatif untuk melancarkan program-program yang saya nyatakan tadi, sebagaimana yang kita telah adakan semalam di Pavilion Bukit Jalil yang telah dirasmikan, sempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menarik itu. Keselamatan untuk Tahun Baru Cina ni. Tuan, saya nak tanya pendapat Tuan sendiri. Kita dekat Malaysia ni banyak, kebanyakanlah kalau tak semua, rumah dipasang dengan jeriji besi ataupun pagar besi ataupun grill rumah dan sebagainya. Yang mana ia apabila berlaku kemalangan ataupun kebakaran terutamanya menjadi penghalang bukan sahaja untuk mangsa keluar daripada rumah, tetapi juga untuk kerja-kerja penyelamat dilakukan untuk membawa mangsa keluar. Pandangan Tuan sendiri mengenai pemasangan jeriji besi di rumah-rumah di Malaysia ni. Okey, terima kasih. Berhubung dengan pemasangan jeriji ini, jadi ialah benda ini kita kena kompromis. Maksud saya, Jabatan Bomba telah pun mereka cipta jeriji yang boleh dibuka. Jadi saya menyerulah kepada masyarakat, sekiranya perlu pasang grill, maka pasanglah grill yang boleh dibuka daripada dalam, tanpa menggunakan kunci dan sebagainya. Dia hanya menggunakan quick release alat yang boleh digunakan tanpa apa-apa kunci. Jadi maknanya sekiranya berlaku kebakaran,
lock itu boleh dirilis dan pintu boleh dibuka ataupun jeriji boleh dibuka. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sebenarnya kalau kita bersedia, sebagaimana yang saya kata tadi, good housekeeping dan juga best practice. Apa yang saya katakan good housekeeping, pastikan kunci itu berada di tempat yang boleh dicapai, boleh diambil oleh semua orang. Dan kalau boleh, sediakan satu kunci pendua yang diletakkan di satu tempat yang semua orang tahu. Sekiranya berlaku kebakaran, boleh diambil, boleh dicapai dan boleh digunakan untuk keluar. Jadi kalau sebagaimana contohlah, bukan kita tengok sekarang ini kebanyakan, kalau kita tengok rumah kediaman, apa yang berlaku, dia orang suka-suka kunci dan buang kunci, letak di kunci di mana-mana pun tak tahu. Sampai hilang bawah sofa, bawah meja dan sebagainya. Bila berlaku kebakaran, nak cari tak jumpa. Jadi ini yang saya nyatakan tadi, bahawa best practice dan good housekeeping. Jadi kalau kita kata ada grill, maka pastikan kita ada grill, kunci yang boleh dicapai pada setiap masa dalam apa jua keadaan. Jadi ini adalah merupakan satu yang boleh kita amalkanlah kepada keseluruhan keluarga. Dan kalau boleh, pastikan bahawa semua keluarga faham bagaimana tata cara untuk pelepasan diri sekiranya berlaku kebakaran dan tata cara untuk membuat panggilan kepada 999 bagi melaporkan sembarang kejadian yang tidak diingini. Ya, jadi yang pastinya perlukan kesiapsiagaan, good housekeeping dan juga anda perlu bersedia ya Tuan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Nik Zulkifli Ibrahim, Ketua Cawangan Program Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM, berkongsi dengan kita banyak tips ya yang boleh kita gunakan menjelangnya musim nak pulang ke kampung Chinese New Year. Betul. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Tuan Nik Zulkifli. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik, pada penonton Apa Khabar Malaysia, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Bagi anda semua yang akan pulang ke kampung untuk perayaan Tahun Baru Cina hujung minggu ini, pastikan seperti yang telah dinasihatkan oleh Tuan Nik tadi, rumah anda dikunci dengan selamat. Tutuplah switch elektrik semua sebelum keluar rumah. Apa-apa pun, besok Apa Khabar Malaysia akan kembali jam 9 pagi seperti biasa dengan rakan penyampai kita yang lainnya. Ya, dan teruskan anda setia bersama dengan kami di Bernama TV. Saya Nur Saliha Azmi. Berjumpa anda lagi. Assalamualaikum. Saya Bashir Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye.